Tuan-puan, tidak sombong dan angkuh ini muka surat 218 dan kita akan berjumpa kembali dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sabit bin Qais. Kita tengok ayat Al-Quran yang dikongsi ini, ayat Quran yang pertama surah Al-Qasas ayat 83. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi itu adalah kualiti karakter yang Allah dah tunjukkan untuk masuk ke dalam syurga Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Pertama, buang sombong. Yang kedua, jangan buat sesuatu yang merosakkan bumi, merosakkan diri sendiri atau merosakkan orang lain. Tak kira daripada sudut apa, ya. Jadi negeri akhirat itu memang Allah khususkan pada kelompok-kelompok ini. Macam mana menyombongkan diri, tuan-puan, ya? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur ini, kalau kita lihat, saya selalu cerita, tidak ada warisan daripada kalangan Nabi yang mempunyai sifat sombong dan juga besar diri dan angkuh. Ya? Kalau kita nak tahu kita ini ada masalah ataupun tidak pada yang menyombong ni, ya, pada yang sombong, kita nak tahu kita ni sombong ataupun angkuh. Padahal kita rasa macam, kita tak adalah sombong, tak ada angkuh, kita cuma berterus terang je, kita kata kan. Alright, jadi bila nak tengok macam mana, tengok sewaktu dia ditegur. Ya? Macam mana kita ini, keadaan kita bila ada orang tegur. Siapa yang tegur? Anak pula tu. Bukan? Anak pula tu. Siapa yang membuka pintu hati anak kita untuk tegur kita? Nah, jadi di situlah kita lihat sejauh mana keangkuhan kita, ukur keangkuhan kita. Kalau anak kita dah boleh ingatkan, tiba-tiba kita tersentak, tak tegur dia sebulan. Keluar kau daripada rumah ini pula dah cakap macam-macam. Memanglah angkuh lah tu. Angkuh. Saya tidak mengajar anak saya untuk berlaku biadab dan kurang ajar anak saya. Jadi padahal dia ingatkan aja tu kan. Tapi kalau daripada sudut anak, kita cakap lain lah. Dengan anak ni, nak nasihatkan mak, saya cakap baik tak payah. Nak nasihatkan mak dengan ayah tak payah. Tunjuk je benda yang baik pada mak dan ayah. Ayah akan faham, mak akan faham. Tapi kalau memang ditakdirkan Allah hantar anak kita untuk tegur kita, tuan-puan, kita kena tundukkan diri kita kalau itu adalah kebenaran. Ya? Macam Nabi Ibrahim, kan ada dialog di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dia menasihatkan, mengingatkan ayahandanya sendiri. Ya. Jadi itu satu. Kemudian ayat Al-Quran seterusnya surah Luqman 31. Luqman ini surah nombor 31 ayat yang ke-18. Di mana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang bermaksud, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong dan angkuh, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri sendiri. Baik, surah Luqman ini ayat 18, kita bertemu lagi dengan sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Tuan-puan, Sabit bin Qais bila dengar ayat ini, ayat surah Luqman ini, sekali lagi dia tutup pintu rumahnya dan duduk menangis. Kalau kita cakap apa, merajuk lah tu. Kan? Dapat apa lagi kalau kita punya bahasa lain? Merajuk lah tu. Siapa makan cili? Rasa pedasnya kan. Kita nak bayangkan kalaulah benda itu ada pada zaman hari ini. Selain hati tisu, kita akan kata orang tu merajuk. Kita akan kata orang yang siapa makan cili rasa pedasnya. Macam tu lah kan. Jadi padahal orang itu memang dia terasa. Bila dia terasa, bermaksud dia adalah manusia. Kalau dia tidak terasa, dia tidak ada perasaan, bukan namanya manusia, mayat dia kot kan. Cakap apa je, relax aja kan, tenang aja, tutup aja mata dia. Jadi ini yang berlaku, Sabit tutup pintu, lama dia terlantar kesedihan. Lama dia duduk kat dalam, kan dia mengunci dirinya sehinggalah sampai berita Sabit bin Qais ini kepada Rasulullah. Lepas tu yang Rasulullah dah tahu dah perangai Sabit ni.
Kan? Jadi panggil sabit ni kalau ada ayat Quran yang terkena sikit dekat dia, dia pun akan menangis. Ya. Rupanya ini adalah karakter ahli syurga. Dia suka muhasabah, dia tengok diri dia, aku ni tak lepas ni, tak lepas ni. Macam dia je yang buat dosa kan. Okey. Dan kemudian baginda segera memanggilnya dan bertanya kepadanya. Ni pasal ayat Quran ni kan. Kan? Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dia risau, dia takut, dia luluh hati dia kalau Allah tidak sayang dia. Takutnya dia, gementarnya dia kan seluruh hidup dia tak bermakna kalau Allah membencinya, memurkainya. Jadi itulah yang menyebabkan tangisan Sabit bin Qais. Ya. Kita kadang-kadang menangis benda lain. Dan tak dapat apa yang kita nak. Ya. Jadi Masya Allah. Dan kemudian baginda SAW memanggil dia dan bertanya keadaannya. Maka jawab Sabit. Ya, Sabit ceritakan daripada rintitan ayat ni apa yang dia faham. Ya Rasulullah, aku senang sekali dengan pakaian-pakaian yang indah. Suka pakaian-pakaian indah. Dan kasut-kasut yang bagus. Nah, maksudnya Sabit bin Qais ini dia memang jenis suka melawar lah. Dia suka tampil melaram. Dia suka tampil segak, nampak kemas. Ya. Jadi dia kata, sungguh dia kata, aku takut dengan ancaman ini. Aku tidak mahu menjadi orang yang bongkak dan sombong. Itu yang dia menangis. Dan baginda SAW menjawab sambil ketawa. Jadi Nabi pun ketawa dalam hati Nabi lah, tengok memanglah dia ni hati yang betul. Baik. Dan Nabi sebut, engkau tidaklah termasuk dalam golongan mereka itu, bahkan engkau hidup dengan kebaikan dan mati dengan kebaikan, dan engkau akan masuk dalam syurga. Masya Allah. Sabit bin Qais ini adalah mikrofon Nabi kan. Tapi dia sangat-sangat risau. Hati dia itu tidak tenang kalau ada kemurkaan daripada Allah. Dia sentiasa nak mencari keredaan Allah. Jadi kemudian Sabit bin Qais ini dia memang suka pada kemas, pada kecantikan. Jadi adakah ia termasuk dalam sifat sombong dan angkuh tadi? Tidak. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong itu sebenarnya adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan serta memperlekeh orang lain. Jadi itu maksud sombong yang bukan terletak pada pakaian kita atau jenis baju kita. Kalau nak extend, apa lagi? Tidak terletak pada kereta kita, pada rumah kita dan sebagainya. Ya, jadi bukan itu. Tapi yang dimaksudkan sombong ini adalah bila dia menolak kebenaran. Itulah orang yang sombong. Dan kemudian dia memperlekeh orang lain. Itu adalah sombong. Na'udzubillahi min zalik wal-iyazubillah. Jadi ini yang riwayat Muslim muka surat 218. Puan-puan, tuan-tuan, kalau tengok ya tidak ada hadis ni ya, yang dia punya terjemahan. Tidak ada seorang pun yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya. Walau seberat atom yang akan masuk syurga. Seorang lelaki bertanya. Seorang lelaki ni siapa tadi? Sabit bin Qais. Ya, bagaimana jika seseorang tu, maksudnya dia lah tu, suka pakaian dan kasutnya kelihatan bagus. Baginda berkata, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Dia sukakan keindahan. Manakala sombong itu yang sebenar adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Baik, muka surat 219, Harisah bin Wahab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan pada kamu mengenai penghuni neraka? Iaitulah orang yang kasar, keras, suka menghina dan sombong. Jadi sombong ini boleh bagi kepada 3. Kita panggil orang sombong ini adalah orang yang takabur. Ya? Orang yang takabur ni dia suka nampak diri dia itu bagus sangatlah. Dan takabur ini dia ada beberapa kategori. Saya dah disebut dah hari itu. Takabur terbahagi kepada 3. Kalau dia suka mendengar orang puji-puji dia. Dia nak orang puji, orang cakap pasal dia. Yang itu sombong tadi tukar kepada sum'ah. Sum'ah daripada perkataan sama'ah. Sama, mendengar. Dia suka dipuji.
Ada pula orang yang dia nak tunjuk supaya orang nampak. Tak sebut pun tak apa, yang penting kau nampak lah. Macam tu kan. Jadi yang ini kita panggil riak. Ya, riak. Dan satu lagi, dia tak cakap dengan orang, dia tak tunjuk dekat orang. Tak ada sibuk pun nak suruh orang puji kat dia. Tapi dia takjub dengan diri sendiri. Ya Allah, aku dekat USJ ni, kat Masjid Al-Falah ni, akulah yang paling committed datang ke kelas ini. Contohnya kan. Jadi itu nama dia apa? Ujub. Ujub tu dia syok sendiri. Dia rasa diri dia lah yang bagus. Dia bangga diri tapi dia sendiri. Dia dengan diri dia perasan kan. Tapi macam mana nak jadikan benda ini supaya bukan sum'ah, bukan ujub, bukan riak. Ya, kena ada satu tawaduk. Dia ada bersifat, kena ada tawaduk, rendah diri. Dan untuk itu kita kena jelmakan Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan ini. Macam ujub kan perasan diri tu committed contohnya kan. Ya Allah, Engkau lah yang menjadi penyebab ke atas segala-gala ini ya Allah. Banyaknya nikmat Engkau ya Allah. Engkau telah berikan aku kesihatan. Engkau berikan aku kawan-kawan dan teman. Engkau berikan aku mata untuk aku melihat. Dan semuanya ini ya Allah, bantulah aku untuk terus komit dalam menuntut ilmu-Mu. Dan ya Allah, berilah kemudahan kepadaku jalan di syurga di akhirat nanti. Jadi kita dengan doa, balut dengan doa, waktu itu kita minta pohon kepada Allah. So itu untuk cara kawal sombong tadi ya. Dan kemudian pada hari kiamat, dalam hadis, pada hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menyeret pakaiannya kerana sombong. Tadi pakaian tak sombong, tapi sekarang ini dia menyeret pakaian kerana sombong. Maksudnya kalau kita memakai pakaian, memakai kasut, atau membuat rumah, membina rumah, ataupun kita memandu kereta, bila ada perasaan yang nak sum'ah, nak riak tu tadi, dengan ujub tu tadi, dia jadi sombong. Ni dia pakai baju, dia pergi lebih-lebihkan tu supaya dia nampak, wah betapa hebatnya aku. Macam itulah kan. Jadi biasanya yang pakaian yang kerana sombong ini actually bila kita tengok baca balik hadis itu, culture pada zaman dahulu dia tunjuk kepada orang Rom dan Parsi. Ya, orang dengan raja-raja dia sebagai orang-orang yang besar-besar, dia suka pakaian yang melerit. Lelaki lah pakai pakaian yang melerit, nak menunjuk betapa dia ini hebat dan banyak lebihan kain macam tu kan. Tapi dalam Islam, kaum wanita biasanya dulu dia tidak ada stokin. Jadi sebab itu kalau kita pergi umrah, pergi Mekah, kita akan tengok yang perempuan itu dia punya baju melerit-lerit, kau selamba je tak pernah jahit ke, kita kata kan. Najis tu nanti kan kotor macam mana ya. Sebab memang ada hadis yang menyebutkan bagi kaum wanita itu dia pakai pakaian yang labuh menutup dia punya kaki. Jadi bila sahabiah bertanya, ya Rasulullah, habis kalau terkena najis macam mana? Macam itulah. Dan kemudian Nabi sebut tanah selepas itu yang bila dia jalan tu, yang dia heret tu akan menyucikan. Jadi macam itulah maksudnya, kalau kita nak berjalan jangan sengaja-sengaja lah pula tengok ada najis ni, this is the time kita kata kan. Lepas tu nak rasa lah pula selepas tu. Tak ada ya. Kita carilah jalan yang bersih. Tapi sebab dulu zaman itu dia orang jalan kan ada banyak najis dan sebagainya. So tanah selepas itu pembersih. Jadi macam mana tanah itu bersih? Kita nampak tanah tu kotor kan? Tidak, tanah itu adalah salah satu daripada alat taharah. Kan? Kita berwuduk dengan air ataupun dengan tanah. Jadi begitu juga kalau kita nak beristinja. Tak ada air dah, nanti guna batu. Jadi itu adalah alat-alat taharah. Baik. Kemudian seterusnya ada 3 orang yang Allah tidak akan bercakap dengan dia. Tadi Allah tak pandang. Yang ini pun Allah tidak akan pandang. Allah tidak akan puji dia ya pada hari kiamat ya, dan mereka akan mendapat siksaan yang sangat dahsyat. Siapa itu? Pertama, orang tua yang berzina. Dia tengok umur dah lanjut tapi masih lagi suka dengan benda-benda ini ya. Okey, yang kedua, raja yang berbohong. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ya, jadi itu 3 kategori yang Allah tak akan cakap dengan dia, Allah tak akan puji dia, pandang pun tidak. Ya, na'udzubillahi min zalik. Okey. Baik, seterusnya Allah berfirman bahawa sifat sombong itu bukan sifat kita. Ya, sifat sombong itu adalah sifat Allah.
Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, kebesaranku adalah jubahku, kesombongan adalah pakaianku. Sesiapa memakai salah satu dari kedua-duanya, maka aku akan menyiksanya. Jadi nak tahu macam mana Allah sombong, itu yang Allah sentiasa puji diri dia kan? Innallaha ghafurur rahim kan? Kita sebut gitu. Lepas tu Allah, ni ayat kalam Allah ni tapi semua pasal diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu dikupas punya panjang. Ar-Rahim dikupas begitu panjang. Ya. Jadi kalau kita tengok macam dia sombong. Tapi rupa-rupanya itu adalah apa dia tadi? Pakaian dia. Jadi itu limit yang kita tidak boleh buat sebab kita bukan Tuhan. Kita adalah hamba. Ya. Jadi kemudian 220, macam nak habiskan juga yang ni ya. Bolehkah saya minta izin habiskan yang ni? 220 hadis riwayat Muslim. Wa ma tawadha'a ahadul lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang merendahkan diri semata-mata kerana Allah, melainkan Allah nanti akan meninggikan kedudukannya. Contohlah, seorang ayah minta maaf dengan anak. Apa anak rasa? Kata, ayah minta maaf. Kan? Anak itu akan rasa ayah dia lebih mulia atau lebih hina? Mulia. Lebih mulia. Seorang suami minta maaf pada isteri. Kita isteri ni pandang suami tu macam mana? Tinggi darjatnya, walau kat depan kita smash je dia. Kan dia macam tu perangannya kan. Bila kadang-kadang bila minta maaf ini, dia lagi smash. Orang yang minta maaf ni lagi kena takut nak minta maaf dah. Sebab kena smash. Itulah awak, kita dah cakap dah banyak kali. Ulang. Padahal orang tu minta maaf tu. Kan? Jadi kita kena ada attitude bila ada orang minta maaf, kita terus raikan dia. Ya? Ataupun anak-anak datang minta maaf dengan kita. Umi, kita minta maaf. Tak maafkan. Maaf bukan buat apa, buang masa kita kata. Agak-agak akan datang anak-anak nak minta maaf lagi. Tak ada dah. Tak ada. Jadi sebab itulah, rendahkanlah diri bukan kerana kita. Bukan kerana kita punya status kita sebagai ibu atau sebagai ayah. Bukan status kita sebagai seorang suami. Ya? Atau sebagai seorang isteri yang banyak berkorban untuk keluarga. Tetapi rendahkanlah diri semata-mata kerana Allah. Kita buat ini kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, aku tak buat punya. Macam itulah kan seolah-olahnya. So pilihan kita adalah kerana Allah. Allah sentiasa menyelamatkan keadaan kalau kita buat sesuatu kerananya. Kemudian Allah memberitahuku, hadis juga riwayat Muslim, agar kamu merendahkan diri kepada orang lain sehingga tiada seorang pun yang harus bercakap besar dan menindas orang lain. Ya, jadi maksudnya tengok macam mana kita boleh kawal supaya dia tidak cakap besar. Jadi kita rendah diri. Kan macam tu. Dan seterusnya kita tengok ada kisah yang diriwayatkan oleh Anas. Anas radhiyallahu an menceritakan tentang kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya salah seorang hamba wanita ini dia tidak ada, kalau untuk pengetahuan, hamba-hamba ni dia hukum pada dia tidak sama dengan hukum orang yang merdeka. Termasuk hukum aurat. Contohnya aurat kita memang kita kena cover ya. Jadi siapa macam kita ni dalam bilik ni yang cover macam ini adalah wanita yang merdeka pada zaman Nabi. Soalannya begitu. Maksudnya kita ada freedom untuk decide apa kehidupan kita ada sendiri dan sebagainya. Tapi hamba dia tidak pakai tudung. Tak pakai tudung pun boleh, pakai skop aja pun boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hak right untuk diri dia ya. Okey. Dan begitu juga dia melakukan kerja. Dia adalah tenaga elektrik, tenaga gas dahulu, zaman dulu. Sekarang ni kita tak perlu dah hamba sebab kita ada elektrik, kita ada gas ya. Okey. Jadi apa hamba ni buat? Dia pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa baginda ke mana saja dia kendaki. Dia heret Nabi ya. Sehingga baginda telah menyempurnakan semua keperluannya. Dia suka sangat dengan Nabi. Memang dia heret Nabi. Kita lah agaknya. Status tinggi ni CEO ni. CEO lah bike travel je. Orang pegang tangan tarik aja. Apa nak tarik apa beri salam tersenyum dengan siapa? Dengan sekumpulan anak-anak.
Kalau anak-anak ni zaman jahiliah tak pandang kan ya benda penting pun kan. Lahir-lahir perempuan, anak perempuan tanam je macam tu kan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati dan juga dia mendidik kita cara ya. Baik, seterusnya Tamim bin Usaid datang ke Madinah untuk bertanya tentang hukum-hukum Islam. Ni nak tunjukkan apa ni? Tidak sombong dan tidak bongkak ya. Dia orang luar tetapi dia tidak dapati ada halangan penjaga yang mengawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara yang sedang berada di atas mimbar dan berkhutbah kepada orang ramai. Tamim bangun ke hadapan dan bertanya beberapa soalan. Lalu baginda menyambutnya dengan sambutan yang sangat hangat dan rendah diri. Tamim menceritakan kisah tersebut. Jadi Tamim bin Usaid ni dia orang luar. Waktu dia datang itu dia nampak Nabi di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah. Jadi dia bangun, dia berdiri sebab dia tak nampak ada polis yang menjaga kan, sebab kalau di Madinah itu Raudah Nabi itu kita tahu ada satu tiang ini yang tiang Bilal Ibn Rabah selalu berdiri. Jadi dia akan basically tahan orang delegasi ke mana-mana nak jumpa dengan Nabi, dan nanti tanya awak nak cakap apa. Nanti saya akan sampaikan dulu. So kalau Nabi ni nanti saya macam itulah. Tapi apabila hari Jumaat, tak ada siapa yang akan menjaga sesiapa, masing-masing akan menumpukan kepada khutbah. Itu yang berlaku pada sahabat kita di New Zealand. Ya. Tak siapa-siapa pun jaga masjid. Sebab diorang semua akan terlibat ya, dengan untuk menyempurnakan rukun Jumaat itu. Jadi kemudian dia pun datang, masuk, bangun, pergi ke depan, bertanyakan soalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Tamim kata apa? Aku datang menemui Nabi ketika baginda sedang berkhutbah. Aku berkata, ya Rasulullah, seorang orang asing telah datang hendak bertanya tentang agamanya. Maksudnya dia lah tu. Dia tidak tahu apakah agamanya itu. Kemudian Nabi menyambutnya, menghentikan khutbahnya, lalu mendekatiku. Sebuah bangku disuakan pada baginda. Jadi sahabat bagi kerusi. Maka baginda pun duduk lalu mengajarku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Dia pun tak sebut ini sebenarnya macam ni, tapi dia seolah-olah kaitkan dengan Allah. Ini yang Allah telah ajar. Dan kemudian baginda menyambung khutbah dengan menamatkan apa yang diucapkannya. Boleh pause. Boleh pause, boleh. Dan Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi yang berada di situ pun sabar, very understanding. Tak ada pula dia cakap, ya Rasulullah, nanti je lah kemudian aja, boleh tak selesaikan ni? Nak balik ni, nak berniaga ni, kejap lagi dah buka kedai ni. Tak ada kan? Masya Allah. Itu yang dia kata amazing. Sahabat-sahabat yang berada pun sangat memahami. Dan Rasulullah SAW selalu menanamkan sifat rendah diri berdasarkan sifat toleransi, lemah lembut dan kebaikan dalam hati para sahabatnya. Baginda bersabda, sekiranya aku dijemput untuk makan kaki kambing atau ditawarkan makanan sebagai hadiah, maka pasti aku akan menerimanya. Kaki kambing, kalau hari ni memang sedap lah sebab kita tahu banyak khasiat dia kan. Seorang kaki, daging lagi utama kan. Tapi maksudnya Nabi bersedia menerima walaupun makanan itu seperti itu ya. Jadi Masya Allah,